Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu perkara yang paling ditunggu-tunggu untuk Azmin Ali. Masihkah kau ingat, Min? Ini satu pendedahan yang luar biasa dan pastinya akan mengejutkan Azmin Ali. Menemui Datuk Seri Azmin Ali yang telah menerajui konspirasi untuk menikam kawan-kawan dari belakang yang dikenali sebagai langkah Sheraton. Untuk tujuan hubungan baik kita sebagai sahabat dunia akhirat, sebagaimana yang Datuk Seri nyatakan sebaik saja selesai mengangkat sumpah jawatan Menteri Besar, benarkanlah saya menggunakan panggilan Min sahaja. Baru-baru ini, Anwar Ibrahim berceramah di kawasan Dun Hulu Kelang. Dia baru saja selesai mengadakan lawatan resmi di Vietnam. Pada petangnya, dari lapangan terbang Hanoi, dia tiba di KLIA Sepang dan terus ke ceramah di Taman Keramat yang juga dikenali sebagai Flat Keramat Pangsa. Pada 2008, ketika baru memenangi Hulu Kelang, tempat itu dikenali sebagai Columbia. Kerana di situ terdapat aktiviti gelap, pemprosesan dan penjualan dadah haram. Di situ jugalah terdapat aktiviti jual beli dadah serta kartel pemerdagangan manusia seperti yang giat berlaku di Columbia, Amerika Syarikat. Saya antara manusia yang tidak suka memburukkan imej sesiapa atau memberi gelaran-gelaran buruk ke atas sesuatu selaras dengan tegahan Tuhan dalam Al-Quran. Hasil kerjasama semua pihak termasuk Polis, Pusat Khidmat Dun Hulu Kelang, Jabatan Pertahanan Awam, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Pejabat Penghulu dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan, kami menasihatkan orang ramai agar tidak menggelarkan kawasan itu Columbia lagi. Saya percaya Min masih ingat lagi dalam satu ucapan di Keramat Pangsa, Min memuji dengan mengatakan saya adalah adun terbaik sejak negara kita merdeka. Cuma itulah, saya tidak makan dipuji dan tidak mudah di lambung tinggi. Dengan pengakuan seperti itu, saya fikir ia akan menjadi asas terbaik bagi saya. Kerap membincangkan kaedah membangunkan Keramat Pangsa. Namun setiap kali saya mengajukan permintaan untuk mengadakan mesyuarat tentang pembangunan semula Keramat Pangsa, Min tidak pernah menunjukkan minat. Termasuk Sabtu lalu. Dalam masa setahun 2 kali Perdana Menteri ke-10 telah datang ke Hulu Kelang. Pertama kali untuk berkempen bagi memenangkan calon Parlimen Gombak Amiruddin Syari dalam PRU15 dan terbaru ini untuk memenangkan calon PHBN dalam pilihan raya negeri PRN mendatang. Saya percaya Min tahu betapa ramainya penduduk dan orang ramai yang hadir dalam kedua-dua ceramah tersebut. Saya lihat Anwar sangat teliti dan fokus dalam membentuk kekuatan kami bagi memastikan terkuburnya setiap langkah pengkhianatan dan pada masa sama, pengkhianat dinyahkan dari lanskap politik Malaysia. Mesej Anwar sangat jelas. Dia mahukan kebangkitan jati diri Melayu Nusantara diperkukuh demi menghukum sehina-hinaannya orang yang khianat. Pada zaman silam, jika ada langkah khianat dibongkar, pelakunya dihukum bunuh. Rumahnya dibakar dan tanah yang menjadi tapak rumah dikorek untuk dibuang. Apa saja bahan atau barang yang berkaitan akan dihumban ke laut. Dalam naratif yang lebih ngeri, seorang pengkhianat kepada negara dan bangsa biasanya dihukum sula, yaitu menusuk sesuatu benda tajam dan panjang dari dubur hingga menebusi mulut. Sula dilakukan ke atas pesalah jenayah berat pada zaman feudal. Min mesti sudah banyak kali khatam akan kisah si Kitol dan Raja Mendaliar. Sekarang jika benar Min mahu bertanding sebagai calon PN, perlu saya ingatkan bahawa sebagai bekas adun Hulu Kelang selama 3 penggal, 2008 hingga 2023, saya dan rakan-rakan akan berdepan dengan Min habis-habisan. Saya memang akan ingat Min adalah calon pertama daripada kumpulan reformasi Barisan Alternatif yang memenangi Dun Hulu Kelang pada PRU 1999. Saya juga mendengar cerita bahawa calon lawan di situ teringin betul menjadi Menteri Besar Selangor, tetapi dia kecewa apabila tumpas kepada Min. Namun, saya juga ada mendengar daripada mulut
pendukung PKR Hulu Klang bahwa kekalahan calon BN ketika itu berpunca daripada perdagangan jual beli yang dilangsungkan. Cepat-cepat hentikan cakap-cakap mereka itu. Dengan semangat membara dan hati yang cekal, Anwar menegaskan dia mensasarkan pada hujung 2023 tidak ada seorang kalangan miskin tegar di negara ini yang terbiar atau tidak menerima sebarang bantuan kerajaan. Saya perhatikan dalam ucapannya amat terserlah keberanian Anwar untuk menyangga amalan rasuah sesiapa saja, terutama pemimpin-pemimpin parti politik. Walaupun saya kenal dan berunding dengan Anwar sejak masih belajar di United Kingdom, penampilan pada 22 Julai lalu memberi keyakinan berlipat ganda kepada saya bahawa dia bakal dianugerah makam yang mulia di sisi Allah. Dengan azam yang cukup padu dan tegas untuk memerangi rasuah hingga ke akar umbi, sudah pasti Anwar akan dimusuhi kalangan yang takut kepentingan mereka terhapus. Ditulis oleh Sa'ari Sungib, ahli bekas adun atau Hulu Klang dari Amanah PH. Artikel ini dipetik daripada Malaysia Kini tetapi tidak menggambarkan dan mencerminkan pendirian rasmi Malaysia Kini. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pilihan raya di semenanjung Malaysia yang melibatkan 6 buah negeri makin panas dan makin hangat. Terkini, satu protes di Batang Kali dilaporkan dan perkara tersebut sehingga membakar bendera Perikatan Nasional dan juga memijak bendera Perikatan Nasional. Apa cerita sampai ini berlaku? Ianya mempunyai cerita yang paling menarik, yang terlibat, yang didakwa dan sebagainya. Namun demikian, ini komen Hamzah Zainuddin selepas insiden protes di Batang Kali ini sehingga membabitkan bendera Perikatan Nasional dipijak dan juga dibakar. Kata Hamzah Zainuddin, biasalah, ada suka, ada yang tak suka, kata beliau. Yang itu, ya memang biasa. Biasa tentang ada tak suka, ada yang suka calon yang telah disenaraikan. Namun yang lebih menarik lagi ialah kenapa akar umbi itu tak suka dengan calon yang telah pun disenaraikan tersebut. Macam yang saya cakap tadi, tentang menolak calon itu biasa. Tetapi yang tak biasa itu ialah sebab kenapa akar umbi marah dan memprotes Perikatan Nasional. Kerana mereka kata, Perikatan Nasional kata parti ini tak ada masalah, tak ada perpecahan, tak ada konflik dan sebagainya. Mereka kata parti ini paling bersih lah, kalau boleh lah katakan paling bersih di muka bumi lah. Macam itulah diorang dakwa parti itu. Tapi rupa-rupanya baru bermula pilihan raya kempen ini dah ada insiden akar umbi memijak dan juga memprotes parti atau gabungan Perikatan Nasional. Jom saya nak cerita pada anda semua kenapa akar umbi menolak atau memprotes Perikatan Nasional. Ada orang yang suka, ada yang tak suka, kata Hamzah Zainuddin. Di dalam paparan konten kali ini, Anda boleh melihat beberapa gambar yang saya paparkan ini yang menunjukkan protes daripada akar umbi Perikatan Nasional. Ada yang memijak, ada yang membakar bendera Perikatan Nasional. Setiausaha Agung PN Hamzah Zainuddin menganggap protes terhadap calon gabungan parti itu di Kerusi Dun Batang Kali, Selangor sebagai perkara yang biasa. Ada orang suka, ada tak suka, kata beliau. Hamzah diminta mengulas mengenai penolakan akar oleh ahli akar umbi bersatu di Hulu Selangor minggu lalu yang kecewa selepas gabungan itu didakwa mengenepikan ketua bahagian mereka Muhammad Anwar Muhammad Nur daripada bertanding di Batang Kali. Ini menurut mereka semua, akar umbi tersebut, berdasarkan foto yang tersebar di Facebook, ahli yang dikatakan tidak berpuas hati telah membakar dan memijak bendera Perikatan Nasional. Mereka mendakwa Perikatan Nasional telah memilih salah seorang lagi ahli jawatan kuasa pimpinan bahagian Hulu Selangor
yang didakwa bersekutu dengan pengerusi Perikatan Nasional Selangor Azmin Ali dan bukannya Anwar. Menurut catatan di Facebook, Akar Umbi Bersatu Tempatan juga telah melancarkan gerakan memboikot calon berkenan dan berikrar untuk memastikan Perikatan Nasional kalah pada pilihan raya 12 Ogos ini. Sementara itu, Hamzah memberitahu pemberita Perikatan Nasional akan mengumumkan calon mereka untuk pilihan raya negeri Selangor Rabu ini. Pengumuman itu akan dibuat semasa acara yang diadakan di Taman Medan Petaling Jaya pada 8 malam nanti. Saudara-saudara sekalian, apabila tindakan memboikot sehingga ada tindakan membakar dan memijak bendera parti tersebut, itu boleh dianggap satu tindakan yang benar-benar membuatkan mereka marah. Ada yang mereka sangat marah, dan mengikut laporan ini mereka memboikot, mereka membakar, mereka memijak bendera tersebut kerana mereka mendakwa Perikatan Nasional telah memilih seorang lagi ahli jawatan kuasa pimpinan bahagian Hulu Selangor yang didakwa bersekutu dengan pengerusi PN Selangor Azmin Ali dan bukannya Anwar. Menurut catatan di Facebook, Akar Umbi Bersatu Tempatan juga telah melancarkan gerakan memboikot calon berkenan dan berikrar untuk memastikan Perikatan Nasional kalah pada pilihan raya 12 Ogos ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Apa komen Anda tentang isu kali ini? Kita jumpa lagi. Bye-bye.